Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sama-sama mulakan kelas kita pada ini dengan bacaan kitab. Alhamdulillah minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم وانفع علينا بحكمتك واشكر علينا بفضلك من الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita ini dan insyaallah kita akan sama-sama menyambung kelas kita ya, kelas 50 formula dan kita hari ini sampai formula yang keberapa? Formula 15 contoh 3. Formula nombor 15. Contoh yang ke-3. Jadi saya akan cerita secara ringkas formula nombor 15 ini, iaitu isim yang ada alif lam terletak selepas isim isyarah akan menjadi badal. Dia di sini ya. Isim yang ada alif lam terletak selepas isim isyarah dia akan jadi badal. Baik. Kalau tak ada alif lam macam contoh ni. Ustaz, kenapa suara tersekat-sekat Ustaz? Ataupun saya je yang tersekat. Sekejap saya cek saya punya internet. Suara tersekat-sekat Ustaz. Takkan ulang semula Ustaz tak dengar tadi. Sekarang masih sekat-sekat ke? Ni okey. Sekarang ni Sekejap okey. dengar, sekejap tidak Ustaz. Sekarang ni okey. Masih tak okey ke? Sekarang dah okey dah. Yang lain-lain?
Cuba dulu Ustaz. Sebab tadi sangkut-sangkut. Okey, baik. Isim isyarah ni, tolong buat. Bila mula ayat, dia akan jadi apa? Mubtada. Sebab takrif mubtada. Nanti kita akan jumpa ya, formula nombor 18. Formula nombor 18, mubtada mestilah isim ma'rifah. Tuan Haji Abdul Rahman minta maaf tak dapat dia. Semoga Allah SWT mudahkan. Baik. Tada adalah isim ma'rifah ya. Hadza ni isim isyarah termasuk dalam kategori isim ma'rifah. Maksudnya memberi makna spesifik. Mula ayat dia akan jadi mubtada. Lepas tu kita cari apa? Khabar. Okay, macam mana nak terjemahkan ayat ni? Ini rumah. Ini adalah terjemahan untuk khabar. Terjemahan di antara mubtada khabar biasanya adalah ataupun ialah. Ini adalah tapi kalau saya letak alif lam dekat perkataan baitun. Sebelum tu mubtada baris depan. Haza tak baris depan kenapa? Abidin. Baitun khabar baris depan. Tapi kalau saya buat ayat macam ni, hadzal bait. Hadzal bait. Hadza sama macam atas. Saya mula ayat Lepas tu al-bait, kita tak boleh kata dia khabar. Sebab apa? Ada alif lam. Ada alif lam selepas isim isyarah dia akan jadi apa? Badal. Apa baris untuk badan? Mengikut. Badan ni baris dia akan baris perkataan sebelum. Baik. Apa baris yang sepatutnya untuk hal? Baris depan. Sebab azan ni kita kan? Tak ada di depan. Ya, kita tak baik depan tapi dia mabni. Okey, maka al-baitu baik. Macam mana nak terjemah ayat ni? Ini iaitu rumah itu. Rumah ini. Ini iaitu rumah ini. Macam tu. Rumah ini. Ayat ni dah lengkap ni. Belum. Kita dah jumpa apa? Tak ada khabar. Kita dah jumpa mubtada. Kita belum jumpa apa? Belum jumpa Khabar. apa. Okey, untuk maklumat awal tuan-tuan, mungkin kelas kita ni saya tak dapat nak buat 1 jam setengah hari ni tengok keadaan. Sebab apa? Sebab isteri saya tak sihat. Anak saya pun tak sihat. Kita tengok keadaan Kalau keadaan mengizinkan, kita dapat minima 1 jam lah. InsyaAllah. Paling kurang lah. Tapi kalau tak sampai 1 jam, kelas hari ni dianggap tidak dikira dalam minggu pembelajaran. Kalau dapat 1 jam, nanti setengah jam yang tak habis minggu ni, saya akan kotak di dalam minggu yang lain lah. Okey, baik. Hadal baitu, rumah ini, kita belum jumpa apa? Belum jumpa khabar. Perempuan kena letak apa-apa perkataan lain untuk jadikan sebagai khabar. Letaklah apa-apa. Jadi kat sini, kita tak boleh terjemah ini rumah. Bahasa Melayunya kita kena switch, kena terbalik. Terjemahan dia apa? Rumah ini tergantung
Kalau hadza baitun, ini adalah sebuah rumah. Ini rumah nih. Ya, contohnya kita jumpa satu bangunan yang pelik, bulat. Ya, bangunan apa nih? Hadza baitun. Oh, ini adalah rumah. Ataupun kalau masjid. Ini bangunan apa nih? Hadza masjid. Ini adalah masjid. Okey. Ya, tapi di Malaysia, di tanah di Nusantara ni teropan kita senang lah nak kenal masjid kan. Daripada binaan dia. Kita janganlah bayangkan keadaan di Nusantara. Kita bayangkan negara-negara Eropah dan sebagainya. Mungkin masjid tu dekat shop lot je. Ya. Ataupun bekas gas station ke. Ataupun bekas gudang ke. Mereka beli, mereka jadikan sebagai masjid. Okay, jadi ayat atas sebenarnya ini adalah rumah, ini adalah masjid, ini adalah kawan saya. Okey, tapi kalau kita buat letak alif lam, kalimah lepas isi bisyarah ni, terjemahan kena terbalikkanlah bahasa Melayu ni. Masjid ini tergantung. Rumah ini tergantung. Belum jumpa khabar dia lagi. Kawan saya ni tergantung. Okey, jadi rumah ni apa? Hadzal baitu contohnya kabir. Ya, hadzal baitu kabir. Jadi kabir maka jadi apa? Jadi Khabar. okey, jadi terjemahan yang oleh orang Melayu faham ialah kita kena buat macam ni orang kita balikkan. Macam mana? Rumah Ini. ni Besar. besar. Kita kena terjemah mana? Terjemah ni dulu, baru terjemah yang. Kalau nak bagi faham lah. Tapi ada yang nak ikut susunan juga. Ini iaitu rumah ini. Ini iaitu rumah ini besar. Jadi macam redundant lah. Dua kali ini kita sebut. Kalau nak faham, terbalikkan. Rumah ini besar. Kalau atas, ini adalah rumah. Ini adalah masjid. Ini adalah kawan saya. Tapi kalau jadikan letak alif lam, rumah ini, masjid ini, kawan saya ini, kena letak kalimah lain untuk jadikan sebagai khabar. Okey, Tuan Rahman, jelas Kita sambung contoh yang keberapa? 3. Contoh yang ketiga ya. Chatnya saya pun boleh join 1 jam sahaja. Start. Okey. Kalimatun. Okey, baik. Baik, maklum pun. Tak mahu Tuan Rahman doakan kita. Sebab asalnya anak saya yang Demak minggu lepas pun sebenarnya saya buat kelas tu, saya buat kelas tak ada pakai whiteboard kan. Maknanya masa tu anak saya memang tengah demam kuat masa tu. Dia tak boleh bangun. Yang ni dia dah kurang sikit tapi belum habis lagi. Belum betul-betul sihat. Kebetulan isi saya pun sakit juga demam ni. Sakit tekak. Jadi doakanlah supaya Allah SWT berikan kesembuhan. Baik. Kita sambung contoh yang ke berapa? Contoh yang ke 3 dah kan? Ya. Kita akan masuk contoh yang keempat ulaikal. 3 belum lagi. 3 belum dapat. 3 belum lagi. Oh, 3 belum lagi. Ya, saya buka buku. Jumpa pakar kata ada virus lah. Bukan COVID, tapi ada virus dan nampak makin kurang lah setakat ni, tapi belum betul-betul sembuh lah. Dan masa saya pergi klinik, Tuan Rahman, sebagai langkah berjaga-jaga, doktor kata dalam minggu tersebut ada beberapa kes COVID. Diterimalah di klinik tersebut. Dan saya pun ada terbaca tengah tengah outbreak juga Rahman sekarang ni. Jadi doakanlah supaya Allah SWT pelihara kita semua daripada terkena penyakit yang
wabak yang merebak seperti COVID-19 dan lain-lain. Dan musim hujan ini juga supaya Allah SWT peliharalah kita semua daripada ditimpa musibah banjir, terutamanya mereka yang pernah diuji dengan banjir sebelum ini. Semoga Allah SWT peliharalah tahun ini tak kena banjir, insyaAllah. Dan mudah-mudahan ada langkah ataupun tindakan yang proaktif yang baguslah daripada pihak yang berwajib di kawasan yang pernah dilanda banjir sebelum ini untuk mengurangkan risiko banjir. Mudah-mudahan. Baik. Oh, contoh saya. Kalau pada sarrafna fi hadzal Quran. Ayat surah Al-Kahfi ayat 54. Walaqad dan demi sesungguhnya. Sarrafna kami telah uraikan dengan berbagai cara. Sarrafna kami telah uraikan dengan berbagai cara. Walaqad dan demi sesungguhnya sarrafna kami telah uraikan dengan berbagai cara fi di dalam hadzal Quran, ini Al-Quran ataupun Al-Quran ini linnas untuk umat manusia. Linnas untuk umat manusia. Saya ulang balik, walaqad dan demi sesungguhnya sarrafna kami telah uraikan dengan berbagai cara fi hadzal Quran di dalam ini Al-Quran linnas untuk umat manusia. Baik. Mana perkataannya ada alif lam? Terlepas saya syarah. Al-Quran. Al-Quran. Okey, jadi topik ataupun tempat perbincangan kita di sini adalah pada perkataan Al-Qurannya isim yang ada alif lam. Ya, isim yang ada alif lam terletak selepas isim isyarah, maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi bada. Okey, fi ini adalah haraf apa? Ya. Haraf ja. Lepas haraf ja hadza isim majrur. Tapi kenapa dia tak nampak baris bawah dia? Sebab dia mabni. Jadi Al-Quran ni baris bawah sebab dia ikut baris yang sepatutnya untuk hazalah, hazal majrur, maka Al-Quran pun baris bawah. Baik, dan istilah dia yang sebelum ni bila ada badal, sebelum dia istilah dia apa? Orang Arab namakan istilah dia apa? Mubdal min hu. Ejaan dia macam ni, mubdal minhu. Dan minhu ni maksudnya apa? Badal ni ganti kan? Badal ni ganti, mubdal minhu ni yang digantikan. Yang digantikan daripada ya. Badal ganti, mubdal minhu yang digantikan daripada ni. Okey, tuan-tuan? Okey. Okey.
Yang lain-lain ni tuan-tuan boleh tengoklah keterangan dia dah ada kat bawah ni sarafna ni fi'il. Sebab kita nak fokus kepada apa? Kepada perkataan yang ada kaitan dengan formula lah. Okey. Okey dah ayat ni. Dah. Ayat yang berikutnya. Ulaikal ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 13. Surah Al-Ahzab. Surah Sad. Ayat yang keempat ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dia ada terangan kat bawah tu ya. Surah apa? Surah Sad Surat ayat 13. ayat 13 ya. Sekejap. Baik, ayat yang ke-13 ni sebenarnya dia ada beberapa cara ya untuk kita menerangkan dia. Tapi tak apalah ya tuan-tuan, kita ikut yang ada dalam buku je lah. Saya tak nak memberatkan perbincangan. Baik. Jadi samalah di sini, tak ada kalimah lain dah tuan-tuan. Cuma ada dua perkataan aja. Perkataan Al-Ahzab ada alif lam terletak selepas isim isyarah. Jadi dia akan jadi apa tuan-tuan? Al-Ahzab akan jadi apa? Badal. Dan Dan ulaika ni dia ada tanda wakaf ni tuan-tuan. Kalau ni ada tanda wakaf ada tanda berhenti. Oh, saya tak terjemah lagi Ulaika mereka itu merekalah kumpulan-kumpulan. Merekalah kumpulan-kumpulan. Ulaika merekalah Al-Ahzab ni kumpulan-kumpulan sebenarnya. Merekalah kumpulan-kumpulan. Ulaika merekalah Al-Ahzab kumpulan-kumpulan dalam kurungan yang menentang kebenaran. Dalam kurungan di belakang ni yang menentang kebenaran. Merekalah kumpulan-kumpulan dalam kurungan yang menentang kebenaran. Saya ulang balik, merekalah dalam kurungan merekalah kumpulan dalam kurungan yang menentang kebenaran. Baik. Jadi ulaika ni sebenarnya di dalam ayat Al-Quran sebelum perkataan ulaika ni ada tanda wakaf tuan-tuan. Ada tanda wakaf jim di sini. Maknanya wakaf apa? Wakaf jaiz. Bermakna ini dikira mula ayat lah. Isim isyarah mula ayat jadi apa? Ada. Mubtada' baris apa? Baris depan sebab itulah Al-Ahzab dia ikut baris depan. Sekarang ni kita belum jumpa apa tuan-tuan? Khobar. Kita belum jumpa khabar Khabar dia yang dalam terjemahan tadilah. Apa dia? Menentang kebenaran ataupun mendustakan Allah Khabar dia tuan-tuan nak nampak, tuan-tuan tengok kat bawah ni. Ni penerangan dia, penerangan ayat ni kat bawah tuan-tuan. Ulaika apa dia tuan-tuan? Ulaika mubtada. Ustaz,
Ya. Dalam yang ralat hari tu ada seorang ni, dia masukkan bahagian ralat dalam buku ni. Kalau Mhm. ralat dalam buku ni, yang humu tu tak ada, dia cancel. Yelah, padamlah umur ni. Yang Sebab yukadzibuna tu ada dalam bracket, yang Allah tu di luar bracket. Itulah pembetulan dia. Yukadzibuna je ada dalam kandungan tu. Yang Allah tu di luar kandungan. Itu je lah pembetulan dia. okey, tak apa. Yang belakang ni tak ada masalah, Tuan Rahman. Sebab kalimah Allah ni dalam bracket ataupun luar. Sebab kalau Tuan Rahman buka Al-Quran, dia ada dua kalimah ni je. Tengok ni. Surah apa? Surah Sad. Oh. Ayat Ayat 13. ni ayat dia. Ni yang saya kata ada tanda jim ni kan. Ya. Tak ada kalimah Allah, tak ada pun. Ya. Maknanya mendustakan ataupun tak percaya dengan rasul-rasul ni dekat belakang ni. Ya, maknanya kita kata yukazzibun Allah ni adalah ayat dia punya khabar, dia punya cerita dia semua tak nampak ni. Jadi semua sekali dalam bracket lah sepatutnya. Okey, home ni tak ada lah. Sebab apa? Sebab dalam ayat atas tak ada home. Okey, jadi ulaika mutada. Al-Ahzab ni isim ada alif lam, selepas isim isyarah dia jadi apa? Badal. Kemudian yukadzibuna ni fi'il apa? Fi'il Betul. mudhari'. Fa'il dia siapa? Fa'il dia hum. Hum siapa? Hum ni kembali kepada al-ahzab. Kemudian kalimah Allah akan jadi apa? Fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Jumlah ni akan jadi apa? Jumlah fi'liyah ni akan jadi apa? Khabar. Kepada siapa? Kepada ulai. Boleh? Itu penerangan ni. Yang ni tak apa tuan-tuan, bracket kat luar ke kat dalam ke itu tak ada masalah. Tapi yang home ni kena buang lah. Ya. Dalam buku tuan-tuan ada home kan? Home tu buang. Tak nak mengelirukan ayat. Jadi mereka lah golongan-golongan, mereka buat apa? Mendustakan. Dalam terjemahan Pimpinan Rahman menentang kebenaran ya. Sebab dia tak ada tuan-tuan, khabar ni tak ada dalam tulisan. Jadi andaian tu mungkin berbezalah daripada satu tafsir kepada satu tafsir yang lain. Kat sini mereka mendustakan Allah. Dalam tafsir Ibn Rahman menentang kebenaran. Kebenaran tu datang daripada siapa? Datang daripada Allah. Apabila mereka menentang kebenaran, maknanya mereka mendustakan Allah juga. Betul? Okey? Jadi sebab khabar ni tak ada, ayat ni tak ada. Ayat perkataan ni tak ada. Jadi bila tak ada tuan-tuan, andaian ulama, setiap ulama tafsir tu dia berbeza-beza lah, tapi dia tak larilah jauh. Okey? Boleh tuan-tuan? Siapakah mereka tu boleh tengok balik lah ya dalam surah Sad tu, iaitu kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum dan penduduk Aid. Okey, jelas teman-teman? Jelas? Ada soalan? Tak ada? Tak ada Kita sambung Ayat berikutnya zalikal kitabul la raiba fi. Ini ayat yang masyhur lah Macam mana nak terjemah Itu Kitab Al-Quran ini macam saya dah katalah, kalau nak faham tuan-tuan terbalikkan. Terbalikkan. Ini terjemahannya bukan ini adalah kitab. Bukan ini adalah kitab. Jangan terjemah macam yang ni. Zalikal kitab, ini adalah kitab. Salah. Macam ni tuan-tuan kena terbalikkan. Kitab ini. Kalau kita kata ini adalah kitab, kena tak ada alif lam. Dalam surah Baqarah tu hadza zalika mubtada kitabun khabar.
Baru terjemahannya ini adalah kitab. Tapi sebenarnya di dalam Al-Baqarah tak ada alif lam kan? Jadi kena terbalikkanlah, kitab Al-Quran ini. Ya, kitab Al-Quran ini la raiba, tiada sebarang, tiada langsung tiada langsung keraguan. Tiada langsung keraguan fihi padanya. Tiada langsung keraguan padanya ataupun di dalamnya. Tiada langsung keraguan pada ataupun di dalam. Ya. Tiada langsung keraguan pada ataupun di dalam. Ya. Baik, jadi di sini apa yang berlaku? Kitab isim yang ada alif lam terletak selepas isim isyarah, maka dia akan jadi apa? Sama macam sebelum ni. Dia akan jadi badan. Zalika isim isyarah mula ayat jadi apa? Oh, tak ada. Tuan-tuan kena cari apa? Khabar. 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 Mana khabar dia? La raiba fih ni akan jadi khabar. Okey, cuma la raiba fi ni adalah penerangan dia, tuan-tuan boleh tengoklah. La raiba fi ni, la ni haraf nafi, raiba khabar, raiba isim la nafi lil jinsi, fihi khabar la nafi lil jinsi. Tapi kalau saya nak cerita la nafi lil jinsi ni panjang pula. Okey, jadi saya tak fokuslah yang belakang ni, tuan-tuan tengok yang awal ni. Ya, jadi kita terjemah kitab Al-Quran ini tiada langsung keraguan di dalamnya. Ni belakang ni jadi khabar. Kan ni khabar bukan terjemahan dia ini adalah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Kan terjemahan dia kitab ini tiada langsung sebarang keraguan di dalamnya. Yang inilah menjawab kepada soalan yang pernah ditanya sebelum ini. Zalika ni adalah isim isyarah untuk jauh. Betul? Zalika ni untuk jauh, terjemahan asalnya adalah itu. Sedangkan bila dilihat dalam terjemahan Al-Quran, diterjemahkan apa? Dalam terjemahan, diterjemah apa? Ini. Betul? Kenapa? Sebab nak menunjukkan keagungan dan kebesaran Al-Quran, sehingga benda yang ada di hadapan itu digunakan untuk menunjuk benda yang jauh. Sebab dia besar. Macam kita nak tunjuk kapal terbang depan kita, bila kita kata ini, oh inilah kapal terbangnya, inilah. Pak macam kalau sebut ini ni macam kecil kan, sedangkan kapal terbang tu besar. Okey, kita duduk berhadapan dengan apa? Gunung Kinabalu. Oh, inilah Gunung Kinabalu. Walaupun dari segi penggunaan dia macam betul bahasa Melayu, tapi dia tidak menggambarkan itu satu benda yang besar. Jadi kita kena gunakan perkataan itulah. Ya, guna haza, guna zalika. Okey, jadi kalau tuan-tuan nak membuat nota sedikit, ya, macam mana kita nak buat soalan? Ini. Dan Kenapa zalika adalah isim isyarah jauh? Zalika adalah isim isyarah jauh yang bermaksud itu, tetapi kenapa diterjemahkan dengan Ini. terjemahan isim isyarah dekat, iaitu ini? Kenapa diterjemahkan dengan terjemahan isim isyarah dekat, iaitu ini? ya, dah makan? Belum. Dapat? Sekali lagi, zalika adalah isim isyarah jauh yang memberi maksud itu, tetapi kenapa diterjemahkan dengan terjemahan isim isyarah dekat, iaitu yang bermaksud ataupun iaitu ini? Lebih kuranglah tuan-tuan, ayat tu lain-lain sikit tak apa, yang penting mafhum dia samalah.
Itu soalan dia. Kenapa? Jawapannya untuk menunjukkan besar dan agungnya sesuatu benda yang ditunjuk. Jawapan dia apa? Untuk menunjukkan besar dan agungnya sesuatu benda yang ditunjuk. Untuk menunjukkan besar dan agungnya sesuatu benda yang ditunjuk. Dapat? Dapat? Untuk menunjukkan besar dan agungnya satu benda yang ditunjuk sehingga digunakan isim isyarah yang jauh walaupun benda tersebut berada di hadapan. Sehingga digunakan isim isyarah yang jauh walaupun benda ataupun sesuatu yang ditunjuk itu berada hampir ataupun berada di hadapan untuk menunjukkan macam mana tadi? Boleh apa tu? Boleh apa? Dapat Okey. Tuan Rahman? Dapat? Makanlah. Saya mengambil baju mata dah basuh dah. Okey, ada soalan? Dapat Yang ni Tuan Rahman akan jumpa banyak tempat dalam Quran dalam surah Tilka Ayatul Kitab. Ini adalah ayat-ayat daripada kitab yang penuh dengan hikmah. Kita membaca ayat-ayat itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu berada dalam Al-Quran yang kita sedang baca di hadapan kita. Adakah jauh? Tapi kenapa guna tilka? Sama je. Tuan Rahman baca ayat dalam surah apa? Surah Luqman kan? Tilka Ayatul Kitab. Dan beberapa surah yang lain yang ada tilka Ayatul Kitab. Tilka tu jauh Tuan Rahman. Sedangkan ayat yang kita baca tu ada di hadapan kita je. Mushaf tu. Sama je fungsi dia untuk menunjukkan besar dan agungnya suatu benda yang ditunjuk sehingga digunakan isim isyarah jauh untuk menunjukkan satu benda yang berada hampir di hadapan. Ini adalah salah satu daripada bentuk sastra yang ada dalam Al-Quran. Keindahan bahasa yang orang Arab merasailah benda ni. Kita orang Melayu baca, kita yang bukan Arab ni bila kita baca ni kita lebih fokus untuk apa? Untuk ingat kan? Macam kita bercakap bahasa lain. Tapi bila baca sesuatu tu kita lebih fokus kepada ingat, kita tak dapat merasai sastra dia kerana apa? Sebab yang lebih penting untuk kita pada waktu sekarang ni adalah untuk kita menguasai vocab ataupun mengetahui makna ataupun untuk menghafal. Adapun orang Arab dia baca Al-Quran macam dia baca bahan-bahan bacaan lain lah. Dia dah faham terus. Sebab itu adalah bahasa mereka. Tapi itu untuk orang Arab yang belajar lah terupan. Kalau orang Arab yang tak belajar ataupun orang Arab kampung, orang Arab hulu, macam kita lah di Malaysia pun ada kan, orang yang duduk di pendalaman dan sebagainya. Dia boleh baca ke terupan? Dia boleh membaca ke? Kalau dia tak belajar, dia tak boleh lah baca. Samalah juga orang Arab pun kalau dia tak belajar, dia boleh baca Quran ke? Tak boleh. Habis tu orang Arab, orang Arab dia bercakap bahasa basah macam kita pun. Cakap bahasa basah kan? Bila nak baca buku bahasa baku, boleh baca? Tak boleh. Okey. Dah Tuan Rahman? Dah? Ya. Ayat yang seterusnya. Ini huwa ni ada tak? Takdir ni maksudnya andaian ayat ni lah. Huwa ni ada ke tak? Dalam ralat tu. Dalam ralat tu dia tambah satu ayat aja. Dalam kotak tu ditambah satu ayat, ia juga boleh jadi mubtada dan khabar, itu je. Itu je.
Tapi kat buku huwa tu dah dalam kurungan. Oh, kalau macam ni maknanya zalika mubtada alkitab jadi khabar. Khabar. Boleh pula tadi kata Tak boleh. tak boleh kan? Tapi itulah ralat dia. Ya. Itulah Ralat sekali. seni. Ralat. Itulah seni bahasa Arab tuan-tuan. Sebab itulah kita lihat ulama banyak berbeza pandangan, pendapat dalam membahaskan ayat itu. Sebab apa? Sebab mereka nampak perbahasan bahasa itu berbeza. Yang tadi zalika kitab pandangan yang umum dia kata zalika Alkitabu jadi badal kan? Ya. Benar. Ya, pasti. Khabar. Tengok saja di badal yang ni apa? Oh, kita guna formula nombor tapi ada yang kata zalika ni apa? Alkitab Khabar. apa? Boleh. Baik. Boleh atau tidak? Dua. Dia boleh ataupun tidak bergantung dari sudut mana. Kena ataupun tak kena. Kalau kena boleh, tak ada masalah. Kita Tapi apa macam mana kita nak menjawab pula yang ni Rahmat? Sebab biasanya khabar ada alif lam cerita. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar. Wallahu azizun. Allah Maha perkasa kan. Wallahu khabirun. Allah Maha mengetahui. Alimun Maha mendengar. Maha mengetahui juga. Okey, baik. Khabar tak ada alif lam. Tapi sini ada alif lam kan? Jadi dia masuk juga dalam balaghah, dalam sastra. Tujuan dia adalah untuk menunjukkan, menegaskan khabar tersebut. Boleh juga. Ma'rifah. Jadi maknanya kalau yang bawah ni, khabar datang dalam bentuk alif. Alkitab ni khabar nombor 1. Ini adalah sebuah kitab yang mana la raiba fi ni dia akan jadi khabar juga. Dua. Ini akan jadi apa? Khabar yang ke Dua. Kenapa khabar ada alif lam? Untuk menguatkan. Ini memang betul-betul sebuah kitab. Ini adalah benar-benar sebuah kitab, yang mana ini juga tidak, ini iaitu kitab yang ditunjuk ini tidak ada langsung keraguan di dalam. Kalau kita terjemah badan, terbalikkan. Kitab Al-Quran ini tiada langsung keraguan di dalam. Tapi kalau jadi khabar, tak boleh terbalikkan. Ini adalah benar-benar sebuah kitab. Mana datang benar-benar ni Ustaz? Ni. Ya, khabar ada alif lam. Bila kita jumpa khabar ada alif lam, dia tujuan dia adalah untuk menegaskan ataupun menguatkan khabar. Ya, khabar ada alif lam ataupun dalam erti kata lain khabar datang dalam bentuk Ma'rifah. khabar sebenarnya tak penting untuk kita jadikan dia spesifik. Yang kena spesifik pun tak ada tu.
Ya, bila kita kata masjid, masjid tu yang kena spesifik kan. Hmm. Cantik ke tak perlu spesifik. Bila dah masjid dah spesifik, cantik tu mengikutlah benda yang spesifik. Jadi kalau mutadak subjek tu umum, tak boleh nak buat cerita. Masjid lawa. Orang kata masjid mana? Kan? Tapi kalau kita kata Masjidil Haram, dah. Orang tak payah nak panjang lebar, orang tahu semua kat mana. Cantik. Kita pun memang maklum lah. Kita walaupun mungkin ada yang tak pernah sampai dan sebagainya, tapi kita telah melihat dalam gambar, video, berita dan sebagainya. Kita tahu. Okay? Okay. Jadi maknanya sebab itulah yang kena makrifah ni tak ada, khabar tak perlu. Tapi kalau khabar datang juga dalam bentuk makrifah, apa tujuan dia? Untuk mengukuhkan, menguatkan khabar tersebut. Paling senanglah saya pernah bagi contoh mungkin sebelum ni, Al-Hajju Arafah. Allah sebut, Nabi sebut, haji itu adalah Arafah. Haji mutada, Arafah tu jadi khabar. Arafah makrifah ke nakirah? Kira. Arafah. Makrifah. Arafah. Nama tempat Ustaz. Nama tempat. Nama makrifah kan? Kenapa khabar datang dalam bentuk makrifah? Sama ada menguatkan ataupun menegaskan, menunjukkan perkara itu penting. Dalam ibadah haji, yang paling penting, yang tak boleh ganti, tak boleh bayangan dam dan sebagainya, apa benda itu dapat? Tak boleh bayar, kita kata dam dan sebagainya lah. Apa benda? Wukuf di Arafah. Wukuf tu. Wukuf kat mana Arafah? Terlepas wukuf, ma'assalamah. Haji dia tak sah langsung. Ketinggalan yang lain, teropan mungkin adalah cara dia, nafar awan, nafar sani dan sebagainya, melontar kan. Nak pilih nak lontar sekaligus ke, nak lontar asing ke, dia ada pilihan. Tapi wukuf, nak tak nak, memang kena buat wukuf. Tak buat, tak ada haji. Jadi bila khabar datang dalam bentuk makrifah, maknanya khabar itu penting, ataupun khabar itu nak menguatkan khabar tersebut. Jadi dalam ayat ini jangan terjemah ini adalah kitab, tak. Ini adalah benar-benar sebuah kitab yang betul-betul kitab lah. Bukannya kitab yang buku yang kita kata sekadar ikut dan je. Kadang-kadang kita baca buku kan, ada baca buku apa benda dia punya isi tak berkualiti. Kenapa? Mungkin pengarang tu dia sekadar nak mengejar bilangan buku yang dia nak tulis. Oh, saya dah menerbitkan 1,000, 120 buku. Tapi kandungan dia di kopi sana, kopi sini dan sebagainya. Kita akhirnya bila habis kita ini bukan buku ni. Betul tak? Tak, Al-Quran bukan macam tu. Al-Quran ni adalah memang benar-benar sebuah buku kitab yang menjadi bahan rujukan sumber utama umat Islam dan seluruh manusia. Boleh faham? Ya. Okey, baik. Dah habiskan sikit lagi ni, Roman. Jadi huwa tu buang Ustaz ya? Huwa ni sebenarnya dia nak menunjukkan bila letak huwa kat tengah Roman, dia tak boleh jadi badat lah. Bila letak huwa kat tengah ni, kalimah yang kedua ni tak boleh jadi badat. Okey? Tapi kalau antara mutadak dan khabar, kalau kita kata zalika mutadak, huwa ni berbalik kepada tajuk dulu awal yang kita belajar, dhamirul fasli. Dhamir yang memisahkan di antara apa, nak menunjukkan itu mutadak khabar lah. Dhamir tu diletak untuk apa? Untuk menunjukkan dia ni bukan badan. Kaitan dia bukan badan, tapi dia adalah mutadak dan khabar. Okey? Kalau badan kita tak boleh tak huwa kat sini. Kalau tak huwa, dia tak akan jadi badan. Kalau sini kita boleh tak huwa. Kat sini tak boleh letak huwa. Itu tujuan dia. Penumpang boleh tulis kat situ. Huwa tu kita panggil dhamir apa? FASL. Fasal. Muka surat berapa? Penumpang tulis? Muka surat 4. Huwa ni tulis dhamir FASL. Fasal. Muka surat 4. Memisahkan di antara apa? Mutadak dan khabar. Maknanya ini khabar ya. Bukannya ini adalah badan. Kalau badan tak boleh ada huwa. Boleh? Faham Okay. Jadi maknanya hum al-ahzab sebelum ni pun sama je
Home tu ada ke tak ada ke dia sama je. Yang ni pun sama Bukan tak ada ke tak ada sama, tapi tujuan dia untuk mengelakkan kekeliruan lah Baik. Ada soalan lain? Tak ada? Kita ambil satu lagi ayat, dua ayat Kita cuba habiskan formula ni. Wala taqraba, dan janganlah kamu dua menghampiri. Janganlah kamu dua hampiri. Ini pokok. Janganlah kamu dua hampiri. Ini pokok. Dan janganlah kamu berdua hampiri. Ini pokok. Siapa kamu berdua ni? Adam. Adam dan Hawa. Baik. Kita yang ni kena bincang semua sebab dia berkait. Waw ni haraf dah ada kat bawah tu. Waw haraf ataf. La ni haraf maaf, bukan nafi. Dia adalah haraf jazam dan haraf nahi. Sebab terjemahan ni jangan Dia adalah haraf jazam dan juga haraf nahi. Jazam ni fungsi baris dia. Apa fungsi jazam ni? Apa fungsi dia? Mematikan. Kalau nahi ni adalah dari segi FM fungsi baris. Nahi ni apa? Larang. Jazam apa? Mematikan. Okey. Baik, taqraba fa'il apa? Fa'il mudhari'. Bila ada haraf jazam, fa'il mudhari' majzum. Bila jumpa fa'il, kita cari apa? Fa'il. Fa'il dia siapa? Fa'il dia antuma. Yang ni saya nak apa? Kita shortcut je. Kita nak fokus kepada formula Okey. Baik. Antuma ni siapa? Adam, Nabi Adam dan Hawa. Baik, bila jumpa fa'il dengan fa'il, kita nak cari apa lagi? Maf'ulun bih. Jangan kamu hampiri apa? Hazihi. Hazihi ni akan jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih baris apa? Maf'ulun bih. Mudhaf ilaih baris bawah. Maf'ulun bih ni baris atas Maf'ulun bih baris atas, mangsa. Hazi kenapa tak baris atas? Mabni. Sebab dia mabni. Okey, jadi lepas alif lam, isim yang ada alif lam terletak selepas isim isyarah, dia akan jadi apa? Asy-syajarah ni dia akan jadi apa? Jadi badal lah. Badal. Apa baris badal? Dia akan ikut baris yang sepatutnya untuk hazihi, sebab dia adalah maf'ulun bih kan? Maf'ulun bih baris atas kan? Jadi hadhi ni sepatutnya baris atas tapi dia mabni. Okey? Dapat Janganlah kamu berdua hampiri ini pokok ataupun pokok ini. Boleh? Dah ada dah ni kat bawah ni. Sudah, tuan-tuan? Dah? Ayat yang terakhir surah Az-Zukhruf ayat 52.
Dah okey. Ana. Bukankah, bahkan bukankah. Ni terjemahannya bahkan bukan. Ni asalnya atau adakah tapi kita lihat ada sebahagian tempat ni memberi makna bal Bahkan bukankah ini terjemahan nak bagi faham. Bukan. Bahkan bukankah aku aku khairun lebih baik. Khairun lebih baik min dari kalau benda ini benda, tapi kalau orang kan jadi kita terjemah orang inilah. Daripada orang tu dalam kurungan ini daripada orang ini yang orang ini yang huwa dia mahinun hina huwa dia mahinun hina. Ini macam tak jadi badal ke ni? Mana yang badal? Al-Lazi. Tak apalah, kita ikut sini dulu tuan-puan. Haza allazi isim isyarah. Ada alif lam juga kan? Selepas apa? Selepas isim isyarah dia jadi badal haza. Lepas roja kita panggil isim majrur. Tapi kenapa haza tak beri bawah? Sebab dia mabni. Okey, jadi al-lazi jadi badan. Tapi yang ni nanti KIV lah tuan-tuan. Sebab nanti kita akan ada formula nombor 47. Formula nombor 47 apa? Isim mausul selepas isim ma'rifah jadi sifat. Isim mausul selepas isim nakirah jadi badal Okey, yang ni kita KIV dulu, kita tengok yang mana lebih sesuai. Okey. Formula nombor 47 ringkas dia apa? Isim mausul ni kalau selepas makrifah dia jadi apa? Sifat. Kalau selepas isim nakirah dia jadi mudhafun ilaih. Sekarang ni allazi ni selepas isim makrifah kan? Haza ni makrifah kan? Spesifik kan? Jadi kalau ikut formula nombor 47 dia bukan jadi badal tuan-tuan. Dia jadi apa? Jadi sifat. Dia jadi sifat. Okey, jadi nombor 52 formula nombor ayat nombor 7 ni kita KIV dulu Sekejap saya ambil masa sekejap, saya nak confirmkan sebelum kita tutup. Surah Az-Zukhruf ayat 52. Surah Az-Zukhruf okey. Betul tuan-tuan. Okey, saya tunjukkan dengan tuan-tuan ini antara buku rujukan yang saya guna. Ini bahasa Arab lah Okey, ni ayat dia. Ana ana ini ana khairun min hadzal ladzi allazi kita fokus dekat allazi ni. Ni haza betul allazi. Tuan-tuan boleh nampak tak? Tuan-tuan tengok anak panah saya ni. Allazi ni. Allazi ni dikata apa? Isim mausul. Sambungan dia apa? Dia akan jadi sifat. Dia tak kata badal sini kan? Okey, jadi maknanya kena cerita tuan-tuan, ayat ini dia lebih tepat bukan jadi badal tapi lebih tepat dia jadi sifat dan dia termasuk dalam formula nombor 47 Okey. Nanti kita akan belajar, ingatkan nanti nombor formula nombor 47. Surah Az-Zukhruf muka surat berapa ni? Surat
81 Atau Rahman buka formula nombor 47, Rahman. Buka buku muka surat berapa? Formula 47. 4, 6. 245. 245 tajuk tersekat dekat 246. Tuan-tuan boleh tulislah kat mana-mana. Dekat atas ke bawah ke, buat nota sikit. Bincang semula contoh ketujuh. Formula 15. Ke surat 81. Bincang semula contoh ketujuh. Formula nombor 15. Muka surat 81. Boleh tak? Dah. Boleh nanti sampai formula 47 ingatkan saya. Dalam masa yang sekejap ni saya tak boleh nak cerita lah. Nanti tuan-tuan tak dapat tangkap pula. Okay, saya ulang balik. Bincang semula contoh nombor 7. Formula 15. Muka surat 81. Okay, jadi memang yang lebih tepat dia adalah apa? Isim isyarah, isim mausul. Selepas isim Sifat. ma'rifah, dia akan jadi Sifat. sifat. Okay, saya tunjuk sikit je lah tuan-tuan. Ke surat berapa tu tadi? Formula nombor 47. 246. 246 Tapi saya bukan nak tunjuk semua Saya nak tunjuk salah satu yang ada kaitan dengan formula kita ni je. 246 Okey. Tengok tuan-tuan. Okey, at-tamasil ni isim makrifah kan? Ya, alillah. Ya. Makrifah kan? Ya. Jadi allati ni isim mausul kan? Ya. Sifat. Isim mausul terletak selepas apa? Isim makrifah. Dia akan jadi apa? Allati ni Sifat. dia akan jadi, nanti kita belajar lah ya, ini hari ni ringkasan saja. Allati ni sifat. At-tamasil, kenapa? Sebab at-tamasil ni ma'rifah. Allati ni isim mausul terletak selepas isim ma'rifah, dia akan jadi sifat. Jadi kalau ada yang tanya, Ustaz, tamasil ni dia alif lam. Contoh yang kita bincangkan ni, haza ni isim isyarah kan? Dia bukan alif lam. Dia tak kisah teruban. Yang penting dia adalah ma'rifah. Ya, sekarang ni kita lihat dua ni teruban, bukan di antara hazi dengan at-tamasil. Ya, kita bukan lihat yang ni. Kalau yang ni dia akan ikut formula yang kita sedang belajar lah. Isim yang ada alif lam terletak sebagai isim isyarah. At-tamasil ni dia memang badal. Ini dia badal lah. Ini formula nombor apa? Formula nombor 15. Tapi antara tamasil dengan allati dia bukan badal dah teruban. Dia akan jadi apa? Sifat. Boleh? Okey. Baik tuan-tuan, saya nak kena berhenti dahulu. Ada soalan tak sebelum kita tutup? Tak, maaf tuan-tuan, saya tak boleh nak tutup. Dan izinkan. Ada soalan sebelum kita berhenti? Tak ada? Ustaz, kalau tengok sekali macam tu, kalau kita belajar ni, mungkin saya kata haza tu padal. Ya, Yang mana? yang nombor 7 tadi tu. Ya. Surat 81. Ya. Macam mana? Kita kata macam mana? Kalau saya ni lah, kalau haza tu tak boleh jadi badal kan? Al-Aziz. Al-Aziz badal. Ustaz kata sifat. Itu. Tak, yang badal ni adalah isim yang lepas isim isyarah ni.
Oh, lepas isim. Allazi. Dia yang Al- yang akan badal ni, yang kita duk belajar formula nombor 15 ni bukan ni isim isyarah ni. Yang lepas dia. Perkataan yang lepas isim isyarah ni dia akan jadi apa? Jadi badal. Kalau ada alif Lam. lam. Tapi dia lebih spesifik pada alif lam je lah sebenarnya. Allazi ni dia memang ada alif lam tapi dia kan isim apa? Isim Mausul. mausul. Okey, jadi dia mempunyai formula yang lain iaitu yang ada dalam formula nombor 47. Tujuh. So, yang ni nombor 7 ni boleh pakai juga ke? Tak boleh. Inilah saya dah tulis dah ni tuan puan. Yang kemudian. Dia bukan badal tapi dia adalah Sifat. sifat. Rujuk formula 47 muka surat 81. Ni tuan puan buat dua nota lah satu kat sini, satu lagi dekat muka surat tadilah yang saya suruh tulis. Maknanya bila kita dah belajar habis formula nombor 47, kita akan patah balik masuk contoh. Ulang balik. Bila kita dah belajar habis, dah faham formula 47, saya akan patah balik bincangkan kat sini dan kita compare dengan formula nombor 47 ni dengan formula nombor 15. Sekarang ni kalau saya ceritakan sebab tuan-tuan belum belajar habis kan formula nombor 47 ni, jadi mungkin takut nanti tuan-tuan tak berapa nampak ataupun tuan-tuan confuse. Jadi untuk lebih nampak, tunggu sampai kita belajar formula 47, kita buat perbandingan, kita tengok yang mana yang lebih sesuai, tengok dari segi tata bahasanya dan tengok juga dari segi terjemahan. Kalau tengok dalam terjemahan tuan, bahkan adakah aku ini yang lebih baik daripada orang ini yang lebih hina, ataupun kalau badal terjemahan ni iaitu, adakah aku lebih baik daripada orang ini iaitu yang lebih hina. Lebih baik daripada orang ini yang lebih hina ataupun lebih baik daripada orang ini iaitu yang lebih hina. Yang mana lebih cepat tuan-tuan tangkap terjemahan dia? Pertama dengar terjemahan pertama, lebih baik daripada orang ini yang lebih hina. Pertama, yang kedua, lebih baik daripada orang ini iaitu yang lebih hina. Yang mana terjemahan yang tuan-tuan tangkap lebih cepat? Satu. Lebih baik daripada orang ini yang hina ataupun lebih baik daripada orang ini iaitu yang hina. Yang pertama kan? Terjemahan yang ini adalah sesuai untuk terjemahan sifat. Kalau terjemahan badan apa dia? Terjemahan badan iaitu. Okey? Maknanya kita nak menentukan sesuatu tata bahasa tuan-tuan. Ini kita memang sudut bincang dari sudut tata bahasa, tapi kita kena tengok juga dari segi makna, kena ke tak kena. Ya, dan biasanya tata bahasa tu dia memainkan peranan juga dalam mengambil kira juga makna dia sesuai ataupun tak. Walaupun formula tu nampak macam kena kan. Haza tu isim isyarah, lepas tu allazi ada alif lam. Nampak macam kena, tapi kalau dari segi terjemahan tak sesuai jadi badal. Lebih sesuai jadi sifat dan memang ngam dengan formula nombor 47. Ya. Allah. Okey, tuan-tuan, untuk dapat penjelasan yang lebih lanjut nanti kita belajar formula 47. Kita ulang balik ayat ni. Ayat 7 tadi. Dan kita cuba buat perbandingan. Saya tulislah nanti supaya tuan-tuan boleh nampak, tuan-tuan boleh buat perbandingan. Terjemahan yang mana yang lebih baik. Allah. Ada soalan lain? Tak ada? Okay. Okey, baik, kita berhenti setakat ini. Kita berhenti lebih kurang 15 minit awal Okey, jadi maknanya dalam kelas akan datang saya cuba gantilah sikit-sikit 15 minit untuk lengkapkan kelas kita insya-Allah. Mohon maaf tuan-tuan di atas kesulitan yang dihadapi. Saya doakan juga supaya tuan-tuan diberikan kesembuhan, kesihatan, memudahkan segala urusan insya-Allah. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Kita tangguh dengan tasbih.